Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du. Baik, untuk jilid 8 ni kita baca dekat muka surat berapa As-Siyal. Kita nak baca As-Siyal. Muka surat berapa Jilid 8 kita tak baca lah depan ni. Jenayah ni kita tak baca lah. Jenayah, qisas, diyat, hukum qasamah, kafarah bunuh, hudud, hukuman zina, hukuman tuduh zina, hukuman minum arak, dadah, hukuman mencuri, hirabah dan hukumannya. Lepas pada tu taubat dan hukum hudud. Nampak kat mana? Taubat dan hukum hudud. Kat situ kita nak baca. Sebab ada benda yang berkait rapat lah dengan hidup kita ni. Taubat dan hukum hudud. Ada tahu lah, ada taubat dan hukum hudud. Jumpa tajuk 1874. Okey, taubah dan hukum hudud. Yang depan ni baca sendiri bacalah. Sebab dia lebih kepada bukan perlu pada pencerahan lah. Dia cerita tentang jenayah ni, pembunuhan dengan niat apa semua kan. Jenayah. Kita nak baca taubah dan hukum hudud. Okey, insya-Allah boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan yang ringkas mengenai hukuman hudud yang boleh dan tidak boleh digugurkan dengan taubat serta perbezaan antara hak Allah dengan hak manusia. Terdapat berbagai hak yang berkaitan dengan manusia. Sebahagiannya adalah hak Allah semata-mata dan sebahagiannya adalah hak manusia semata-mata. Hak yang semata-mata, hak Allah mungkin boleh digugurkan dengan taubat. Sementara hak yang semata-mata, hak manusia tidak boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan terhadap jenayah. Berikut adalah keterangan mengenai hukuman yang boleh dan tidak boleh digugurkan dengan taubat. Jadi dia nak bahas ni, dia nak bahas sebab hak kita ni ada dua. Satu hak dengan Allah Ta'ala, satu lagi hak dengan manusia. Hak dengan Allah Ta'ala ni ada hak yang boleh gugur dengan taubah. Sebab masalah kita masalah dengan Allah Ta'ala. Jadi ada orang tak semayang, dia boleh gugur. Dia punya sepatutnya apa hukuman yang kena kepada orang tak semayang. Tetapi boleh gugur kalau dia tu melibatkan kepada hak Allah semata-mata. Maknanya bila orang tu taubat, gugur tak? Dia boleh gugur. Ada hak pula, hak manusia, kalau taubat pun tak kena juga. Macam ada orang rampah harta orang, dia rampah harta orang.
Ini kalau taubat macam mana pun tak lepas. Kok mana pun dia kena pulangkan balik harta orang tersebut. Tu dia nak bahas. Ini ada hak yang gugur dengan taubat, ada hak yang dia tidak gugur dengan taubat. Hak macam mana? Cukup kita taubat je, insya-Allah Allah ampun dosa. Ada hak tak lepas dengan taubat, kena sesal juga dengan manusia itu. Okey, baik. Hukuman hudud. Hukuman hudud yang boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan. Pertama, hukuman hudud meninggalkan sembahyang apabila bersalah benar-benar bertaubat. Hukuman yang sepatutnya dikenakan dan digugurkan walaupun setelah dihadapkan kepada pemerintah. Ini kerana hukuman ini dituntut berdasarkan kedegilan untuk terus meninggalkan sembahyang, bukan berdasarkan perbuatan yang lain. Nampak? Jadi hukuman pertama, hukuman hudud meninggalkan sembahyang. Memang hukuman hudud meninggalkan sembahyang ni ada. Orang kalau tak sembahyang, boleh kalau dihadapkan ke mahkamah, kepada pemerintah. Pemerintah bila selepas dia minta dia bertaubat, dia tak taubat juga, boleh jatuh hukuman mati. Orang tak sembahyang. Tapi boleh gugur tak hukuman mati ni? Boleh. Kalau tiba-tiba orang tu kata saya bertaubat dah, saya tak akan tinggal lagi solat, khalas, tak boleh. Dia tak nak lah kata pemerintah tetap kena bunuh juga orang tu. Sebab maksud dia adalah dihukum kerana kedegilan dia. Apabila sifat degil tu tak ada dah, dia dah nak sembahyang balik, jadi tak, walaupun asalnya ada hukum dalam meninggalkan solat ini, ada hukum, kena dah dibawa kepada pemerintah, tapi tengok sampai sana dia pun taubat, dia pun kembali pada sembahyang, maka ulama kata tak dijatuhkan hukuman tersebut, boleh diberi pengampunan. Sebab apa? Sembahyang tu termasuk dalam hak Allah, bukan hak manusia, hak Allah. Baik, yang kedua, hukuman hudud zina. Hukuman ini digugurkan apabila pihak yang dituduh mengampunkan kesalahan di hadapan mahkamah. Ini kerana hukuman itu disyariatkan untuk manusia. Apabila pihak yang berhak menggugurkan haknya, hukuman tersebut dengan sendirinya digugurkan. Okey, yang kedua, hukuman hudud tuduh zina, yang orang panggil qazaf. Ada belakang ni cerita bab hukuman tuduh zina tu. Qazaf, dia panggil qazaf. Ni yang belakang tu kan, hukuman tuduh zina. Hukuman ialah hukuman telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan. Hukuman bagi kesalahan tuduh zina memenuhi syarat hukuman ialah 80 sebatang. 80 sebatang ni, walaupun dia asalnya berkait dengan manusia, yang dituduh tu manusia, tapi kalau sekiranya manusia yang dituduh tu akhirnya dia kata tak apalah, awak tuduh saya, tak apa, tapi saya maafkan awak. Kalau dia maafkan pesalah, yang buat tuduh dia tu, orang yang kena tuduh tu, dia maafkan, ada 80 sebatang. Hak qazaf ni, kita tuduh orang berzina, jadi zina, lepas tu tiba-tiba kita tak boleh buat bagi saksi, kita kata dia berzina, saksi tak ada saksi, pada ketika itu dia boleh kena 80 sebatang. Jadi 80 sebatang ni boleh gugur apabila orang yang dituduh itu memberikan kemaafan kepada pesalah. Boleh. Tak kena 80 sebatang ni. Tu dua. Tiga, hukuman hudud dirobah. Hukuman ini digugurkan apabila pesalah yang terlibat bertaubat sebelum dihadapkan ke mahkamah. Walau bagaimanapun, pesalah masih tertakluk kepada hak-hak lain yang bersangkutan dengan hak manusia dan hak Allah, seperti hukuman bunuh, curi, minum arak, merampas harta dan sebagainya. Hirabah. Nak kena cek belakang ni, benda apa hirabah? Definisi hirabah ada belakang ni, tengok. Hirabah. Hukuman hudud hirabah. Tengok, bila lalu kena tengok. Diyat hirabah qisas. Empat kau lima.
Jihad. Hirabah. 2008 Hirabah. 2008. 2008. Buku kita lain sikit Okey, hirabah. Apa makna hirabah? Hirabah dalam istilah syarak membawa maksud serangan bertujuan merampas harta, membunuh atau menakutkan dengan cara terang-terangan, angkuh dan menggunakan kekuatan di kawasan terpencil. Merompok. Hirabah ni orang tunggu tepi jalan zaman dulu. Dia tunggu tepi jalan, tapi dia bukan curi. Curi ni secara tersembunyi, masuk rumah orang tak nampak. Yang ni dak hirabah ni maksudnya dia tahan orang, sama ada rampas harta saja ataupun rampas harta sekali dengan bunuh. Ini panggil hirabah. Jadi hirabah ni, hukuman hudud hirabah, hukuman ini digugurkan apabila pesalah yang terlibat bertaubat sebelum dihadapkan ke mahkamah. Walau bagaimanapun pesalah masih tertakluk kepada hak-hak lain yang bersangkutan dengan hak manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti hukum bunuh, curi, minum arak, merampas harta dan sebagainya. Dia boleh dapat pengampunan sebelum dibawa ke mahkamah. Katakanlah ada orang, dia dulu memang duduk tepi jalan, zaman dulu hirabah ni orang duduk tepi jalan, nampak orang lalu dia pergi tahan. Jadi kalau dia bertaubat, macam lanu dia panggil lanu, macam lanu. Kalau dia bertaubat boleh, tapi waktu dia buat tu ada tak dia rampas harta orang. Yang tu tak lepas, yang tu kena pulang balik. Waktu dia pernah merompok dulu, ada tak dibunuh orang? Ada dibunuh. Yang tu tak. Kalau ada melibatkan kepada hak, kepada harta, ulama kata hak tu kena. Tapi kalau dia pergi merompok saja, dia tahan sajalah, mengganggu saja, tak ada ambil harta orang, dia tahan orang, dia aniaya orang, maka ketika itu boleh digugurkan dengan taubat. Ayo lagi. Hukuman yang tidak boleh digugurkan dengan taubat. Ni yang kalau dengan taubat pun tak gugur ni. Ada hukuman tuan-tuan, dengan taubat kita menangis air mata darah pun tak gugur, kena juga. Apa? Selain daripada hukuman yang dinyatakan di atas, terdapat hukuman lain yang tidak boleh digugurkan dengan taubat, seperti hukuman curi, minum arak dan zina. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa suatu ketika kaum Quraisy risau tentang nasib seorang wanita Bani Makhzum yang didapati mencuri. Mereka berkata, siapakah yang boleh berbincang dengan Rasulullah SAW mengenainya? Mereka berkata, tiada siapa yang berani melainkan Usamah, orang kesayangan Rasulullah SAW. Dan Usamah berbincang dengan Rasulullah SAW dan baginda bersabda, adakah engkau memohon pengecualian daripada hudud Allah? Lantas baginda bangun dan berucap, sabda baginda, wahai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu binasa, kerana apabila orang yang mencuri di kalangan mereka ialah orang mulia, mereka akan melepaskannya. Apabila yang mencuri di kalangan mereka ialah orang yang hina, mereka akan dilaksanakan hukuman di atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah bin Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Lalu baginda memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Menurut riwayat 4 penulis sunan daripada Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, apabila baginda memerintahkan agar tangan pencuri jubahnya dipotong, Sofwan memohon supaya pencuri jubahnya dimaafkan. Lalu baginda bersabda, kenapa tidak dimaafkan sebelum engkau membawanya kepada saya? Nampak? Maknanya curi kalau dah dibawa ke mahkamah tak boleh. Curi kan hukuman curi potong tangan. Kalau dia curi rumah kita tapi kita tak bawa, kita maafkan, suruh dibayar balik ke, kita tahu pencuri, hak tu tak kena. Tapi kalau dah diangkat ke mahkamah, mana dah disahkan ada bukti, maka ulama kata tak boleh, kena potong. Walaupun dia taubat, tangan dia kena potong. Kalau dah disahkan ada bukti, betul berat berapa banyak yang dia curi tadi, rubuk dinar,
1/4 daripada 1 dinar. Hak ni dengan taubat pun kalau dah naik ke mahkamah, maka dia tetap kena potong. Sebab tu Nabi khabar ke Safwan ni, Nabi kata, kenapa tidak dimaafkan sebelum engkau membawanya kepada saya? Kalau mu nak maaf kat situ boleh, tapi kalau dah bawa ke mahkamah dah tak boleh dah. Hukuman ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang dinyatakan bersifat umum tanpa sebarang huraian dan pengecualian. Ini kerana dalam masalah ini hak lebih diutamakan. Apa yang dimaksudkan dengan taubat tidak akan menggugurkan hukuman ini ialah pelaksanaan hukuman di dunia di hadapan mahkamah wajib dilaksanakan. Namun di antara bersalah dengan Tuhannya, ia berbeza kerana taubat yang jujur akan menggugurkan semua kesan kesalahan tersebut pada hari kiamat. Maksud dia taubat tidak menggugurkan kesalahan adalah hukuman. Taubat tak menggugurkan hukuman. Hukuman kena potong tangan tak gugur, tapi taubat dia memang confirm menggugurkan dosa. Orang curinya ada dosa, jadi adakah dia bila dia taubat dosa dia tetap tidak diampunkan? Dah, dosa diampunkan. Kita cerita tadi taubat tidak menggugurkan hukuman, tapi taubat confirm menggugurkan dosa. Jadi firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan summa ihtada. Dan sesungguhnya aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. nampak? Wa inni la ghaffar, sesungguhnya aku ni, kata Allah, la ghaffar, sangat memberi pengampunan. Bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang bertaubat. Wa amana wa amila salihah, dan juga orang yang beriman dan beramal soleh. Summah tada, kemudian dia teguh dengan petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala tu maha pengampun. At-taibu minaz dzamb kaman la dzambalah, orang yang bertaubat daripada satu dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Dalam ayat lain, qul ya ibadiyallazina asrafu ala asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Naam. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Naam. Innahu wal ghafurur rahim. Aywa. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Menurut hadis sahih daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersumpah setia bahawa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kamu tidak mencuri, berzina dan tidak mengadakan fitnah yang kamu reka di antara tangan dan kaki kamu, serta kamu tidak mengingkari perintah yang baik. Sesiapa yang jujur di kalangan kamu, maka ganjarannya adalah diberikan oleh Allah. Sesiapa yang melanggarnya dan dihukum di dunia, maka dia akan menjadi kafarah untuknya. Sesiapa yang melanggarnya dan Allah menyembunyikannya, maka terserahlah kepada Allah. Jika mahu Allah akan ampunkannya, dan jika tidak Allah akan menghukumnya. Lantas kami pun bersumpah setia dengannya. Jadi dalam ayat kata qul ya ibadiyalladzi, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Pendosa ni sifat dia jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau dia minta taubat dengan Allah, dia minta taubat dalam keadaan harapan dia penuh bahawa Allah Ta'ala ampunkan dia. Mesti orang nak minta ampun dengan Allah ni, dia begitu yakin bahawa Allah akan ampunkan dia. Kalau dia minta taubat dengan Allah tapi dalam hati dia ada syak, Allah Ta'ala ni boleh ampun tak? Ni susah. Sebab tu kena ada sifat la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu mau berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a,
Ketahuilah sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semua. Boleh. Harus pada hak Allah Ta'ala ni, kalau kita minta taubah, Allah nak ampun semua dosa kita. Boleh. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini mengampunkan dosa jami'a, semuanya. Okey, habis itu. Kita tak baca ni, kita terus baca sebelahnya. Ni cerita tentang serangan. Ni saya baca, saya pilih tajuk ni, As-Siyal ni, kerana dia penting. Ini ada orang mari nak buat sesuatu lah, kita duduk rumah seorang. Tak? Tiba-tiba ada orang nak mencemarkan maruah cucu kita. Ada orang mari nak buat sesuatu lah dengan cucu kita, dengan anak kita. Boleh tak mak ni pergi bunuh orang tu? Kan ada kes lah. Tak? Orang nak buat sesuatu, kita ni boleh tak kita nak mempertahankan diri kita, ataupun nak mempertahankan maruah kita, ataupun mempertahankan maruah orang-orang yang dekat dengan kita? Boleh tak kita nak buat tindakan sampai tahap membunuh? Ini dipanggil hukum as-siyal. Siyal ni maksudnya serangan. Ada orang buat serangan. Boleh tak kita ni nak buat sesuatu, maksudnya kita nak mempertahankan diri, sehingga kita terpaksa guna pisau? Boleh tak boleh? Kalau orang tu mati di tangan kita, kena tak hukum? Orang yang buat serangan tu akhirnya mati di tangan kita, dari segi hukum hudud, kena tak? Sebab membunuh lah tu. Ni perbahasan bab as-siyal. Okey, bismillah. Takrif dalam bahasa Arab disebut siyal, bermaksud menyerang. Dia sad, bukan shin, sad. Sad, siyal. Siyal, Siyal. Ayuh. Bermaksud menyerang. Menurut syarat ulum, siyal adalah tindakan menyakiti orang Islam, sama ada aspek fizikal, tubuh badan, maruah dan harta. Nah. Dalil bagi hukum serangan ini ialah firman Allah Ta'ala, "Faman ibtada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Okey, siapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, fahuwa syahid. Orang mari nak rompak dia. Orang mari, dia panggil zaman ni tengah bawa beg bandar tu, tengah bawa beg ragut-ragut, dia nebang juga, nak juga. Dia pegang tu, siapa orang heret dia, mati dia. Adakah dikira dia tu sebagai orang yang mati semata-mata kerana harta? Dah, Nabi sebutlah ni, siapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta dia. Memang harta kita kena pertahan. Tak? Banyak pula dalam beg tu. Kalau ada 3-4 ringgit, tak payahlah. Dalam tu banyak. Emas ada 2 kilo, duit ada puluh-puluh ribu. Tu ada hukum. Jangan bahas. Siapa yang dibunuh duna malih, kerana hartanya, fahuwa syahid, dia dikira syahid. Wa man qutila duna ahli fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan keluarganya. Mana berlawang lah. Orang nak buat sesuatu pada anak perempuan kita, pada cucu kita, jangan lock saja, tak apa mati pun. Begitu. Mana dia saya takut dia orang bunuh saya pula. Ni maruah ni. Isteri kita, anak perempuan kita, cucu kita, duna ahli, orang yang terbunuh kerana keluarga, mempertahankan maruah keluarga dia. Orang perempuan ke, orang lelaki ke, dia pertahan. Kan ada dia duduk diam, tak berlawang, mati syahid. Waman qutila duna dini, orang yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya. Orang suruh murtad, dia mati, dah tak murtad, tetap tak murtad, pertahankan agama, mati syahid. Macam Masyitah dalam Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa Isra
Antara benda yang Nabi jumpa, Nabi lalu satu kawasan, wangi, bau wangi. Tanya pada Jibril, ni bau wangi apa ni? Dia kata inilah kubur Masyitah. Masyitah ni bukan nama. Masyitah ni tukang sikat. Masyitah ni, Masyitatun, tukang sikat perempuan. Dia tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Waktu tukang sikat, jatuh sikat dia, dia pun kata, Tuhanku Allah, dan celakalah Fir'aun. Dengar ke anak perempuan Fir'aun, kata, ada lagi ke Tuhan selain pada ayahku? Ya, ada. Kena takak. Kena takak. Asal nak bunuh dia je, nak bunuh dia je. Jadi dia kata, kalau kamu nak bunuh, bunuh belaka. Takut siapa nak jaga anak dia. Lalu dia dicairkan timah, patung lembu daripada timah. Dicairkan patung lembu. Dihumban seorang-seorang suami dia. Lepas tu anak lelaki yang besar. Waktu nak ditolak anak dia kecil, masa tu mak ni kesiang. Anak kecil jadi dia macam dah berat. Jadi ketika itu anak kecil tu bercakap. Antara budak-budak kecil yang bercakap waktu kecil, salah satunya anak Masyitah. Dia kata, mak, terjun saja, kamu di atas hak, kamu di atas kebenaran. Terjunlah. Jadi dalam peristiwa Isra', antara tempat laluan Nabi, dia bau wangi, rupanya kubur Masyitah binti Fir'aun. Masyitah tukang sikat kepada anak perempuan Fir'aun. Itu orang mempertahankan agama. Waman qutila duna damih, orang yang dibunuh kerana mempertahankan nyawanya. Ada orang nak mengapa-ngapakan dia, dia pertahankan sampai mati, syahid, fahuwa syahid. Baik, kategori penyerang. Bismillah. Kategori penyerang. Penyerang dibahagikan kepada beberapa kategori dengan melihat kepada sasaran serangan. Dengan ini penyerang boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Pertama, penyerang terhadap nyawa, iaitu seseorang yang menceroboh secara tidak benar terhadap orang lain dengan niat membunuh atau mendatangkan kecederaan atau sebagainya kepada fizikal. Kedua, penyerang terhadap maruah, iaitu seseorang yang menceroboh seseorang wanita yang bukan isterinya, sama ada yang mempunyai hubungan berkeluarga atau tidak, dengan niat untuk mengadakan perzinahan atau mukadimah zina selain wanita, ia turut menyebabkan penceroboh terhadap lelaki. Nampak? Pertama, penyerang terhadap nyawa, iaitu seseorang yang menceroboh secara tidak benar terhadap orang lain dengan niat membunuh. Maksudnya orang buat serangan nak bunuh kita, atau nak mendatang kecederaan fizikal atau sebagainya. Yang penting orang nak serang kita. Memang ada, kita jalan-jalan tiba-tiba ada orang nak bunuh kita lah. Kena pertahan. Itu mempertahankan nyawa tu. Tawang. Tak biar gitu je. Tawang. Taib. Menyerang terhadap maruah, seorang yang menceroboh seorang wanita yang bukan isterinya, sama ada mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun tidak, dengan niat untuk mengadakan perzinaan atau mukaddimah zina. Nampak? Ni dia kata bukannya kita dengan perempuan tu tak semestinya ada hubungan keluarga. Sekarang ni ada orang perempuan, ada orang nak ngacau perempuan. Mana boleh elok? Tu kan keluarga saya. Dah, kita kena pertahankan. Ada orang nak menggugat maruah seorang perempuan, dia nak buat meronggol ke, dia nak berzina ke, termasuklah perempuan lelaki. Ada orang nak mengadakan sesuatu hubungan dengan lelaki. Yang tu kita kena pertahan. Mati pun tak apa. Lagi, ketiga, penyerang terhadap harta. Harta ialah setiap sesuatu yang berharga dan bernilai di sisi syarak, sama ada dimiliki dengan cara yang disyariatkan atau sekadar dengan menguasainya, seperti anjing pemburu, anjing pengawal, baja daripada najis dan sebagainya. Dia nak kata yang penting apa? Yang penting harta lah. Yang penting harta. Sama ada betul-betul harta, atau kalau tak harta pun
Kalau tak harta pun dia kata benda yang di bawah penguasaan kita. Macam anjing. Anjing ni tak bagi harta sebab dia najis Baja, tai ayam ni orang tak bagi harta sebab tak boleh jual. Benda-benda najis okey. Benda-benda najis tak boleh jual. Tapi dah kalau kita dapat anjing ni, itu orang panggil di bawah penguasaan kita. Ada orang nak curi anjing kita, anjing je pun boleh tak saya nak mempertahan dia? Boleh. Pasal apa? Itu bukan, walaupun tak sebut sebagai harta, tapi sesuatu barang yang duduk di bawah penguasaan kita. Jadi penyerang terhadap harta, maka yang ni pun kita kena pertahan walaupun terpaksa mati syahid. Dia cerita ni kalau nak pertahan lah boleh. Kalau ada orang ragut dia, tapi dia kata tak apalah, dia ni nak panjang umur lagi, banyak kerjaan lagi nak buat. Tak apalah, setakat emas hilang tak apalah, tak dosa pun. Tapi kalau dia pertahan, boleh kalau kita kata Allah buat apa kau pertahan harta je pun. Dalam Islam kata orang yang terbunuh kerana harta, maka dia dikira sebagai mati syahid. Boleh kalau dia pertahan. Ada kan dia tahan juga beg dia tu sampai mati kena seret, itu fahuwa syahid, maka dia dikira sebagai mati syahid. Taib lagi termasuk dalam arti kata harta ialah wang dan barang lain yang berharga seperti tanah, rumah atau barang yang bermanfaat, sama ada yang suci maupun yang najis. Hukum serangan seperti mana yang dinyatakan tadi, dalil bagi hukum serangan ialah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ihtada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma ihtada 'alaikum. Oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Lagi ayat di atas menjelaskan kepada kita hukum sesuatu serangan. Ayat ini menjelaskan bahawa adalah dibenarkan membalas semula sesuatu serangan dengan tindakan yang sama, iaitu dengan membalas atau mempertahankan diri walaupun dengan membunuh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Itu dalil. Siapa yang melakukan pencerobohan, serangan terhadap kamu, balaslah pencerobohan kamu. Maknanya kalau dia cuba nak membunuh, kita boleh bunuh dia. Boleh. Fa'tadu 'alaihi bimisli ma tada 'alaikum. Kamu lawanglah dia seperti mana apa yang dibuat pada kamu. Boleh? Lagi? Termasuk dalam arti kata menyerang ialah melakukan sesuatu pencederaan terhadap nyawa, harta dan maruah. Apabila seseorang berniat untuk mendatangkan sesuatu pencederaan kepada nyawa, maruah atau harta seseorang muslim, dia dianggap sebagai membalasnya. Penyerang. Syarat dengan ini membenarkan mangsa serangan membalasnya tanpa mengira penyerang adalah juga seorang muslim ataupun saudaranya. Tak kisah orang serang tu orang Islam ke, orang kafir ke, orang luar ke, saudara dia ke, kalau disebut kata serangan, boleh dia mempertahankan diri. Lagi cuma sekiranya penyerang tersebut ialah bapa yang menyerang anaknya kerana tujuan harta, ia tidak boleh ditentang dengan tindakan yang keras. Ni ada sikit pengecualian Cuma sekiranya penyerang tersebut ialah bapa yang menyerang anaknya kerana tujuan harta, bapa serang anak sebab nak ambil harta, maka ia tidak boleh ditentang dengan tindakan yang keras. Tak boleh. Anak tak boleh bunuh ayah bila ayah nak rampas harta dia. Tak boleh. Dalil yang paling jelas menyatakan hukum tersebut adalah hadis yang telah dinyatakan seperti wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh dan mempertahankan keluarganya, dia adalah syahid. Ayah ngemak ni kan, hatta kalau dia bunuh anak dia pun, dia tak kena hukum qisas. Tak kena. Ni special ayah dengan mak. Hatta kalau macam betul, cuma undang-undang sivil kena, betul tak? Mak kalau bunuh anak, mak kena. Ayah kalau bunuh anak, ayah kena. Tapi undang-undang Islam tak kena. Sebab apa? Anak tu berasal pada dia. Tak kena, dia kena hukuman lain dia kena ta'zir lah, kena penjara ke, kena. Tapi adakah ayah dibunuh sebab dia membunuh anak dari segi Islam? Tak. Pasal yang ni pun tak boleh.
Kalau ayah yang buat serangan dan ambil harta, dia sebolehnya tak bawa kepada tak membalas dengan tindakan yang keras. Pertahankan, tapi bukan dengan tindakan yang keras. Lagi diharuskan membalas sesuatu serangan seperti mana yang dinyatakan tadi. Membalas sesuatu serangan dibenarkan oleh syarak. Anda sendiri telah sedia maklum akan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah mengenainya. Walau bagaimanapun, adakah mangsa diwajibkan membalas tadi diserang, ataupun dalam sesetengah keadaan dia diwajibkan dan dalam keadaan lain dia diharuskan? Jadi ni nak bahas di sini, adakah setiap serangan tu kena balas, ataupun ada situasi yang serangan tak boleh dibalas? Dia nak buat sikit pembahagian lah. Jadi pada dasarnya mangsa diwajibkan membalas dalam sesetengah keadaan dan dalam sesetengah keadaan lain dia hanya diharuskan membalasnya. Maksudnya ada situasi kalau orang buat serangan wajib kita balas, wajib kena pertahan. Ada situasi harus mempertahan. Maksudnya dia nak bahaskan ni, sekarang ni kita kena mempertahankan diri. Ada situasi wajib ni apa kena. Dia macam ulama kata, macam orang nak mencemarkan maruah anak puan kita tak? Ni wajib ni, bukan harus. Ada situasi harus. Orang ambil harta, ini harus. Nak pertahan boleh, tak nak pertahan pun boleh. Dia nak bahagi hak mana ketika wajib kena pertahan, hak mana keadaan yang harus saja mempertahankan. Baiklah, keterangannya adalah seperti ikut. Okey. Serangan terhadap harta. Sekiranya serangan dilakukan terhadap harta dan mangsa adalah pemilik harta tersebut, pembalasan dalam keadaan ini sekadar diharuskan sahaja. Mangsa boleh mengalah dan menyerahkan sahaja harta tersebut, namun mangsa juga boleh membuat tindakan balas. Macam tadi lah, macam ragu, tu harta, nak pertahan boleh, tapi kalau nak lock pun boleh. Dia tak ada lah kata kalau dia lock tu berdosa. Tidaklah kita kata wajib untuk dia mempertahankan. Kalau orang ragu-ragu, terpulang. Tapi kalau dia nak pertahan sampai mati, bukan sia-sia mati dia tu. Tak boleh kita kata sampai mati. Tak apa, dia ada hak. Macam mana? Kalau kita dia wakil menjaga harta orang. Okey. Tak sama tak? Sama. Harus lah. Itu di bawah penguasaan kita dia bagi. Harta orang ni, harta yang di bawah penguasaan kita. Boleh. Baik lagi. Sekiranya harta tersebut bukan milik mangsa, tetapi mangsa sebagai penjaga amanah boleh pemilik. Tu. Baru ada soalan ni. Tu ada jawapan dia. Contohnya mangsa adalah ketua negara atau timbalannya, atau menjaga tanah milik umat seperti tentera. Mereka wajib membalas serangan penyerang dan mengambil semula harta tersebut. Ini kerana sebagai penjaga amanah, mereka wajib melindunginya dan tidak berhak untuk bahkan kalau harta orang dia wajib pula. Kau jaga harta orang, tak boleh. Bila ada orang nak rampas, kita kata tak apalah, bukan hak saya. Tak boleh. Sebab kita memegang amanah. Kalau harta kita sendiri, ada pilihan. Kalau harta orang, wajib. Serangan terhadap maruah. Mempertahan dan membalas serangan oleh penyerang adalah wajib, walau sesiapa penyerangnya, baik Muslim atau kafir, saudara atau tidak. Ini kerana penzinahan tidak dibenarkan. Demikian juga dengan angkara yang seumpama dengannya. Tadi serangan terhadap maruah, mempertahan dan membalas serangan oleh penyerang yang nak mencemarkan maruah. Dia nak merogol. Hak ni hukumnya wajib tu. Tak boleh. Orang sama ada diri kita sendiri, ke keluarga kita, orang tu orang Islam ke, ataupun orang kafir ke, saudara ke, atau bukan saudara. Kafir zimmi lah. Kafir zimmi lah. Orang nak cuma kita boleh, wajib kita pertahankan. Mana boleh kita lock. Tak ada dalam Islam kata lock. Pasal apa? Sebab dia orang kafir. Dah kena. Ada hak kemanusiaan dia bagi. Hak ke, walaupun bukan hak agama, tapi hak kemanusiaan. Kita kena pertahan. Mana boleh.
Tengok dia kata siapa dia, tak kira orang Islam ke, orang kafir ke, saudara ke atau bukan saudara. Nampak ada satu orang wanita nak dicemarkan maruahnya, kita kena pertahan. Ada orang pergi jalan mana-mana, nampak kat lorong mana-mana ada orang perempuan sedang nak diapa-apakan. Tak boleh main lari tu lah, biar tak boleh, kena cari cangkul ke apa ada yang ada. Amda yang senjata-senjata yang kita ada kena pertahankan. Lagi Serangan terhadap nyawa. Ayuh. Bagi serangan terhadap nyawa, beberapa keadaan perlu dilihat. Jika serangan tersebut daripada orang kafir, dia wajib dibalas, dan sekiranya diabaikan, dia dianggap berdosa. Ini kerana mengalah kepada orang kafir adalah suatu penghinaan kepada agama. Kalau orang kafir yang serang, hak ni wajib. Mana boleh orang kafir nak pukul kita, orang kafir, lepas tu kita senyap. Tak boleh. Sebab ini penghinaan kepada agama Islam. Orang kafir, siapa? Orang Cina, orang India, dia nak pukul kita, tak boleh, tak elok. Balah. Cuma zaman sekarang ni isu dia pasal kita, pengamalan kita ni pakai undang-undang sivil. Ni hukum ni, kalau ikut undang-undang sivil, kita pergi bunuh orang yang nak pergi rompok kita kena juga. Tu masalah dia. Mempertahankan kena. Itu isu dia. Kalau ikut undang-undang Islam memang boleh. Tak berani orang kafir. Sebab kalau orang kafir yang nak buat sesuatu yang boleh membahayakan nyawa kita, kita lawan habis-habis. Sebab tu dulu orang kafir tak berani. Bila ni dia ikut undang-undang Islam, bunuh orang kafir, orang Islam kalau bunuh orang kafir, orang Islam tu tak kena hudud, kena takzir lah. Tapi bila ni kita bunuh Cina buat apa, kena juga, super kena gantung lah. Tu undang-undang sivil. Dia tak ada dah. Mahkamah syariah tak cerita nikah kahwin je, pergi jabat kadi mahkamah, mana ada cerita hudud apa dah. Tak ada cerita nak nikah, cerai, mana je jadi terhad. Asal mahkamah syariah ni penentuan bagi semua benda urusan-urusan, termasuk ni ada orang serang saya, ada orang tu mahkamah syariah. Baik, lagi Mempertahankan diri juga wajib dilakukan jika diserang haiwan, kerana haiwan disembelih untuk kepentingan manusia. Okey, binatang juga, binatang boleh bunuh juga. Hak mari serang kita tu anjing, beruang ke apa bunuh boleh. Lagi Mempertahankan diri juga perlu bagi serangan yang ditujukan terhadap anggota badan atau tubuh anggota tersebut. Namun sekiranya penyerang adalah seorang Islam dan mangsa adalah orang yang ingin diceraikan atau dibunuh, mempertahankan diri atau membalas musuh dalam keadaan ini harus dan bukan wajib. Mangsa boleh membiarkan dirinya dibunuh semata-mata untuk mempertahankan nyawa saudara Islamnya, walaupun saudaranya itu menyerangnya. Malah beberapa orang ulama beranggapan tindakan tersebut digalakkan kerana berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fal yakun khairu ibnai Adam." Jadilah antara dua anak Adam yang terbaik. Apa yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah Habil dan Habil, dua orang anak Adam, iaitu jadilah seperti Habil yang tidak membalas perbuatan saudaranya yang mahu membunuhnya, dan janganlah menjadi pelampau dan pembunuh seperti Qabil. Allah telah menceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan suatu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, Habil, dan tidak diterima korban daripada yang lain. Qabil berkata, Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, biasanya Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan
tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan segala alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan ini menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga dia tergerak membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu jadilah dia daripadanya golongan orang yang rugi. Okey. Kalau dikata, kalau tadi yang serang tu orang kafir, tu memang wajib lah. Cerita yang kedua, kalau yang serang tu orang Islam. Siapa yang serang kita tu orang Islam? Kita boleh bunuh dia juga ke? Dia nak cuba serang kita, kita pertahan dengan bunuh dia juga ke? Kalau orang kafir memang confirm lah, dia cuba nak menyerang nyawa kita, memang kita boleh pertahankan diri sampai kita bunuh dia. Tapi kalau orang Islam, pertama dia kata, orang Islam tu nak bunuh siapa sebenarnya? Nak bunuh keluarga dia ke dia sendiri? Nak bunuh dia sendiri. Maka sebahagian ulama kata, kita harus untuk tak membunuh. Harus Kalau kita nak pertahankan boleh, tapi harus yang sebab apa? Awak kalau awak terkorban, awaklah terkorban. Kalau awak membunuh seorang Islam. Dia kira gitu. Lepas tu hadis kata falyakun ka khairi bani Adam. Jadilah kamu yang terbaik daripada dua orang anak Adam. Habil dengan Qabil kan? Habil dengan Qabil. Jadi seperti Habil yang tak membalas. Habil dia tahu dah abang dia nak bunuh dia, Qabil nak bunuh dia, tapi tak balas. Itu kalau sekiranya hak yang dia nak bunuh tu dia sendiri. Haruslah, bukan kata tak boleh. Ada orang Islam nak bunuh kita, kata kita nak pertahankan juga sampai kita terpaksa bunuh dia, boleh. Tapi maknanya harus, kalau orang tu kata bunuhlah aku, nak bunuh sangat, bunuhlah. Contohnya orang Islam boleh. Maknanya sebab kalau kita bunuh dia balik, kita bunuh orang Islam juga. Macam dia bunuh kita juga. Dia bunuh kita atas dasar dia orang Islam, bunuh orang Islam. Kalau kita membalas balik, kita membunuh orang Islam juga. Tapi kalau sekiranya bangsa tu, iaitu orang yang nak dibunuh tu bukan dia, tapi orang lain, keluarga, anak-anak, bukan ayah, dia tak membunuh ayah. Orang Islam ni dia bukan nak bunuh ayah tau, nak bunuh anak, nak bunuh isteri. Maka tindakan mempertahankan diri dan membalas pada ketika itu adalah wajib. Kamu nak bunuh siapa ni? Dia nak bunuh isteri kita, nak bunuh anak kita, itu wajib. Walaupun orang Islam, boleh kita bunuh dia. Tapi tanya dulu pembunuh tadi, kamu nak bunuh siapa sekarang ni? Bunuh aku, ambil bunuh gitulah. Mana harus tak jadi wajib. Okey, lagi bagaimana tindakan balas dilakukan dan bilakah nyawa penyerang dihalalkan? Ayo. Bagaimana tindakan balas dilakukan dan bilakah nyawa dihalalkan? Penyerang mungkin terdiri daripada orang yang dijamin nyawanya seperti orang Islam, ataupun orang yang tidak dijamin nyawanya seperti orang murtad ataupun zina yang musai. Bagi penyerang yang tidak dijamin nyawanya, mangsa boleh bertindak membunuh terlebih dahulu. Mangsa tidak perlu memberikan amalan atau melakukan kekerasan secara berbalik. Okey, kalau sekiranya orang yang nak bunuh dia tu adalah orang yang nyawa dia tu yang tak ada jaminan dalam Islam. Kan ada 6 golongan dalam kitab Safinatun Najat yang nyawa dia ni tak ada nilai. Ada? Siapa? Ngaji tak Safinatun Najat kan? Safinah, kitab Safinah. Bukan ada ngaji? Bukan ada kuliah sini kitab Safinatun Najat? Ada kan? Kitab Safinah bukan ada baca kat sini? Tak ada baca kitab Safinatun Najat dengan Ustaz Saharudin. Lupa dah, kita pula yang tahu. Dalam kitab Safinah tu ada tulis 6 golongan yang dia tidak ada nyawa, dia tidak ada nilai. Siapa? Orang meninggalkan sembahyang, sebab memang mati pun. Yang kedua, murtad.
Yang ketiga kafir harbi. Yang keempat zani muhsan, orang yang berzina sedangkan dia dah berkahwin. Ini manusia. Yang lagi dua tu binatang lah. Anjing yang menyerang, dan juga khinzir. 6. Kalau orang menyerang tu adalah orang yang dalam kategori 4 tadi. Apa? Dia tu memang orang tak sembahyang, dia tu memang orang yang pezina, yang memang dah berkahwin, berzina, dia tu orang murtad, dia tu kafir harbi. Hak ni terus boleh balas serangan dia tanpa beri amaran. Dia nak cuba nak bunuh kita macam orang kafir harbi lah, macam orang kafir harbi tu. Itu tak payah dah. Jangan dekat, tak payah dah dekat. Kalau dia serang kita tu, kita terus boleh serang dia secara terus. Itu orang panggil, orang yang menyerang itu orang yang dia nyawa dia tidak ada nilai dalam Islam. Okey, sementara sekiranya penyerang adalah orang yang dijamin nyawa maksudkan ni orang biasa. Maknanya bukan tak masuk dalam 4 golongan ni. Dia orang biasa, mari nak bunuh kita. Boleh tak bunuh lalu? Seperti orang Islam atau kafir, zimmi atau kafir mu'ahad, orang kafir yang mengikat perjanjian damai. Sekiranya mangsa mendapati penyerang sedang melakukan jenayahnya seperti sedang melakukan antara keji, zina atau sedang membunuh orang yang tidak berdosa, dia berhak membunuhnya serta-merta tanpa sebarang amaran. Dalam keadaan ini, apabila penyerang yang dibunuh, darahnya adalah halal dan tidak qisas atau diyat dikenakan kepada pembunuhnya. Aywa, dia kata sekiranya mangsa mendapati penyerang sedang melakukan jenayahnya seperti sedang melakukan angkara keji, zina, atau sedang membunuh orang yang tidak berdosa, dia berhak membunuhnya serta-merta tanpa sebarang amaran. Boleh tak? Kalau kesalahan tu apa? Berzina, nak merogol, hak ni tak payah beri amaran. Tengah-tengah dia berzina tu, kita terus boleh bunuh dia. Boleh. Darahnya halal, tiada kisah. Maknanya kita tak dibunuh ketika mana kita bunuh dia. Ikut undang-undang Islam. Tak ada kena diat, tak ada lah kena bayaran apa-apa, tak ada. Boleh, darah daripada kita itu halal. Sekiranya mangsa mendapati penyerang cuba memulakan jenayahnya, sama ada membunuh, mencuri, membuat angkara keji, zina atau sebagainya, mangsa dikendaki melakukan tindakan mencegah penyerang secara berperingkat mengikut andaiannya. Okey, kalau tadi cerita tadi, kalau memang dia memang nak bunuh orang dah, dia sedang berzina dah, sedang merogol dah, tadi yang kata bunuh serta-merta tu, tapi dia baru nak buat, beza. Dia baru nak merogol, tak rogol lagi, baru nak membunuh, tak bunuh lagi. Kalau gini, kita tak boleh bunuh dia secara terus. Kita kena mencegah penyerang tu secara berperingkat mengikut andaiannya. Sekiranya mangsa mampu mencegah penyerang dengan menggunakan kata-kata atau meminta pertolongan, dia diharamkan memukul penyerang. Jika dia boleh memukul dengan tangan, dia diharamkan memukul dengan penyebab. Ada peringkat dia. Kalau boleh lari dulu, kalau boleh minta tolong dulu, tak boleh bunuh lalu. Kalau boleh pukul dengan tangan, jangan pukul pakai kayu. Ada peringkat dia. Dia tak buat lagi. Jika dia mampu memukul penyerang dengan tali cermeti, dia diharamkan memukul dengan tongkat. Jika dia mampu memotong anggota penyerang, dia diharamkan membunuhnya. Ini kerana tindakan ini hanya dibenarkan kerana keperluan yang mendesak dan tindakan yang keras tidak diperlukan jika dia boleh dilakukan dengan tindakan yang lebih lembut. Jika segala tindakan tadi tidak berkesan kecuali mangsa terpaksa membunuh, ketika itu darah penyerang adalah halal. Tiada kisah atau diat dikenakan terhadap pembunuh. Namun sekiranya tindakan penyerang boleh disekat tanpa melakukan pembunuhan, pembunuh akan dikenakan kisah. Ini kerana ketika itu pembunuh telah melakukan kesalahan dan dia perlu bertanggungjawab. Itu cerita dia. Okey, baca beberapa contoh serangan dan hukuman. Beberapa contoh serangan serta hukuman. 1. Pertama, seseorang mengintai isteri orang lain yang sedang berada di dalam rumah melalui lubang di dinding. Lalu tuan rumah melempar benda kecil seperti batu atau sebagainya,
menyebabkan pengintai buta atau mati. Dan bagi kes ini ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika ada seorang melihat ke dalam rumah kamu dan kamu tidak mengizinkannya, lalu kamu membalingnya dengan batu hingga menyebabkan matanya terkeluar, maka kamu tidak bersalah. Boleh nampak ada lubang tu, ambil screwdriver tu, besar. Kalau betul lah, kalau betul gitar, kena pastikan. Padahal dia tak gitar pun, dia tengah backing dinding. Kalau betul lah, boleh. Dia tahu lepo sesuatu. Lepas tu maruah. Itu maruah. Lagi? Walau bagaimanapun, tindakan tersebut mestilah dengan syarat tidak ada mahram atau isteri pengintai di dalam rumah tersebut ketika itu. Ini kerana ketika itu wujud keraguan, sama seperti masalah mencuri harta yang dikongsi. Pesanan tidak akan dipotong tangan. Okey, syarat dia, kalau orang tu mengintai, isteri dia tak ada dalam tu, memanglah rumah orang, tapi isteri dia pergi ziarah, tok lelaki dia ngintai lah bini dia, tak ada masalah. Kita kecocok mata dia buat apa? Dia pergi mengintai isteri dia, kerana isteri dia adalah rumah tersebut, dia nak tengok dah siap belum borok ni. Kita pergi cocok mata dia pula. Itu tak boleh. Dengan syarat tak ada orang yang ada hubungan dengan pengintai dalam rumah tersebut. Kedua, seorang penjaga atau wali menghukum orang di bawah jagaannya. Misalnya suami menghukum isteri atau guru menghukum anak murid, dan hukuman tersebut menyebabkan kematian. Sekiranya pukulan tersebut pada kebiasaannya boleh menyebabkan kematian, penjaga akan dihukum qisas, melainkan jika yang terlibat ialah bapa atau leluhur si mati. Kamu dah ni, kalau ayah, mak ke atas, memang dia tak kena qisas bila dia bunuh anak dia, tak kena. Tapi kalau orang lain mungkin. Lagi? Sekiranya pukulan tersebut bukan pukulan maut tetapi mangsa mati akibat pukulan tersebut, penjaga perlu membayar diat bunuh hampir sengaja yang dibayar oleh keluarga pesalah. Ini kerana denda oleh penjaga sepatutnya mestilah selamat dan tidak membahayakan disebabkan hukuman yang diberikan bertujuan mengajar bukan membunuh. Apabila berlaku kematian, jelaslah penjaga telah melampaui had yang dibenarkan. Macam ustaz lah, ustaz, cikgu, dia rotang anak murid dia, ataupun dia buat sesuatu lah pada anak murid dia, kena tengok. Kalau yang dia buat tu yang memang biasa boleh mematikan, jadi dia kena qisas. Tetapi kalau dia buat tu sebenarnya bukan benda yang boleh mematikan pun, tapi tiba-tiba mati, yang tu ulama kata tak kena qisas, tapi dia kena bayar diat. Bayar nyawa, harga nyawa bagi satu orang Islam. Dia kena bayar kepada keluarga bangsa, kena bayar. Dia boleh guru dan anak pendidik, boleh tak dia watak? Boleh, tapi kena pastikan dia tidak melampaui batas. Nak kata ayah boleh watak, penjaga boleh watak anak, tetapi dia tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas, bahaya. Kalau berlaku apa-apa, dia boleh kena qisas, ataupun dia boleh menyebabkan dia kena bayar diat tadi. Lagi? Tiga, sekiranya pemerintah atau wakil melaksanakan hukuman yang ditetapkan tanpa melebihi had yang dikenakan, tetapi orang yang dihukum tersebut mati, pemerintah tidak perlu dipertanggungjawabkan. Ini kerana dalam keadaan ini, pemerintah hanya melakukan apa yang wajib dilakukan, sama ada hukuman tersebut berbentuk sebatan atau dipotong anggota di badan, disebat dalam cuaca panas atau sejuk yang keterlaluan, sama ada pesanan didapati sakit yang ada harapan untuk sembuh atau tidak. Okey, lagi? Keempat, orang yang telah balik, berakal dan mereka sekiranya timbul di badannya sesuatu ketumbuhan seperti ketuan, dia boleh dibuang jika tidak membimbangkan. Namun sekiranya wujud kebimbangan dengan memotongnya dan dia sebenarnya tidak memudaratkan, jika dibiarkan, maka dia tidak dibenarkan dibuang. Hukum yang sama juga diambil sekiranya membuang
tersebut lebih memudaratkan. Ni ada cerita juga. Orang yang telah baligh, berakal dan merdeka, sekiranya ada tubuh benda-benda kat badan dia, nak cerita adakah itu dinamakan sebagai dia buat sesuatu yang haram pada batang tubuhnya? Ada dia bahas tu bab ni. Ada tubuh sesuatu pada badan dia, ada tubuh sesuatu pada badan dia, boleh tak dia buang? Ulama kata kena tengok. Kalau sekiranya ia boleh dibuang jika tidak membimbangkan, maknanya timbul pada sesuatu ketubuhan seperti ketuat, ia boleh dibuang jika tidak membimbangkan, boleh harus ada benda-benda yang butir-butir ke ketubuhan, apa hukum kita buang? Adakah itu nama mengubah ciptaan Allah? Tak. Harus, walaupun benda tu tak membimbangkan, boleh. Pasal benda tu lagi lebih tetapi sekiranya wujud kebimbangan dengan memotongnya dan ia sebenarnya tidak memudaratkan jika dibiarkan, maka ia tidak dibenarkan dibuang. Sekarang ni doktor kata boleh buang tapi risiko. Contoh kalau doktor kata macam tu, doktor kata ni ada ketuat ni, ataupun kalau tak keluar pun dipanggil apa, tai lalat spare atas dia. Jadi tanya doktor dulu. Doktor kata kalau buang ni apa? Oh, doktor kata tak ada masalah, buang tak ada risiko pun. Jadi apa hukum buang tai lalat? Hukum dia harus. Tapi kalau doktor kata ini kalau buang, kalau kekal tak ada masalah pun, tak adalah beri mudarat pun, tak ada. Lepas tu yang kedua, doktor kata bahkan kalau buang boleh menyebabkan ada mudarat, ada risiko, ketika tu haram dia buang. Haram. Lepas tu kena tengok juga. Ada orang buat pembedahan, dah tua dah, dia buat pembedahan apa, laser mata selaput kan. Itu kena rujuk dulu. Doktor cakap apa? Kalau doktor kata awak ni kalau buat laser ni, dia punya potensi untuk sembuh tu 50-50. Sebab ada orang buat, ada seorang mak kawan saya boleh nampak sikit-sikit. Lepas tu buatlah faktor umur, buat. Bila buat 2 hari nampak, lepas tu gelap tu. Ini haram ni. Kalau doktor dia cakap, kecuali doktor khabar okey, doktor khabar tak ada risiko, tiba-tiba ada berlaku kesalahan, tu tak apa lah. Lepas tu kita nak buang benda-benda, nak buang benda-benda ke, ada nak operate lutut ke, operate benda ke, kena tengok, kena tanya doktor. Kadang-kadang faktor umur kena ambil kira dah. Tak? Kalau dah jalan sengit tapi umur dah 80, tak apalah, sengit lah. Tak payahlah nak betul dah umur 80 dah. Saya nak bagi jalan lurus balik, kena tengok kau. Kalau tidak jadi haram. Maknanya kenyataan doktor tu penting. Ada risiko tak ni doktor? Tak ada, doktor tak ada risiko. Tapi kalau lock ni ada mudarat tak? Lock pun tak ada mudarat, kecuali kalau kita lock ada mudarat, yang tu boleh. Sekarang ni ada ketubuhan tapi doktor khabar tai lalat tu nanti dah tak jadi tai lalat dah, jadi tai lembu pula, makin besar, boleh menyebabkan kanser ke, boleh menyebabkan apa. Yang tu boleh. Maknanya kenyataan doktor tu penting kalau kita nak buat apa-apa. Nak buang ini, nak faktor umur tu kena ambil kira. Daripada boleh tengok sikit-sikit, akhirnya tak boleh tengok langsung. Ada 2 hari celek, 2 hari dia cerah. Tapi ada juga orang berjaya lah, kan kau tak berjaya kan, 2 hari celek, lepas tu kau tak nampak tu. Ada orang tua buat pembedahan lutut tapi nak jadi sebab meninggal, padahal okey je lutut je. Lutut pasal apa? Pasal orang kata gitulah, kita kena ambil faktor umur juga. Ada orang baru ni dia lekat sini, doktor khabar dah risiko, tebuk je tu arwah. Lepas tu risiko tu sama hukum ni, maksudnya orang baligh, berakal, merdeka, dia kena tengok ada sesuatu ketubuhan yang tumbuh di badan dia, dan dia ni kalau boleh dibuang dan tak menimbulkan risiko, maka hukumnya adalah harus. Jika ada risiko, hukumnya tak boleh. Seorang bapa boleh membuang ketuat yang tumbuh pada kanak-kanak atau orang
bila jika ketua tersebut lebih memudaratkan jika dia biarkan? Ayah boleh buat keputusan juga. Ayah boleh buat keputusan. Boleh tak ayah nak buang ketua anak, ada ketubuhan pada anak, sama tak? Dia boleh buat keputusan, tapi dia kena tengok risiko tu, mudarat ke atau tidak memudaratkan. Lagi? Ini kerana bapa dan datuk bertanggungjawab menjaga harta mereka ini, maka menjaga tubuh mereka sudah tentu lebih perlu. Termasuk dalam membuang ketuan ialah melakukan perbedahan untuk membuang anggota yang sakit, membuang urat, membakar atau sebagainya. Dah. Lagi? Pihak pemerintah juga berhak untuk bertindak sedemikian jika ia tidak membahayakan pesakit. Pemerintah, bapa, datuk dan penjaga yang lain berhak mengambil darah dan membekam, namun dengan syarat ia tidak membahayakan, dan setelah dinasihatkan oleh doktor untuk melakukannya atas sebab tertentu, dan selagi mana dia tidak memudaratkan. Maksudnya ayah nak hantar anak pergi ambil darah, kena tengok tak? Tak boleh. Kena tengok tak mudarat ke tak mudarat. Kalau doktor khabar mudarat, tak boleh. Ayah tak boleh suruh anak ambil darah. Ambil darah lah, derma darah ke, buat ujian apa-apa ke. Ayah, walaupun dia ayah, kena tanya doktor dulu macam mana, dia ada risiko apa? Tak ada risiko tak apa. Jangan kata anak dia boleh buat sesuatu. Tak boleh. Ada hukum kat situ. Lagi? Namun hak ini tidak diberikan kepada orang lain kerana mereka tidak mempunyai hak jagaan ke atas mereka. Jika mereka yang dibenarkan ingin melakukan perkara yang disebutkan tadi lalu bersakit mati, mereka tidak akan dipertanggungjawabkan. Okey, lagi? Kelima, apabila seorang al-gojo hukuman mati atau penyebat menjalankan perintah pihak pemerintah tanpa menyedari kezaliman atau kesilapan pemerintah, dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab akan diletakkan di bahu pemerintah, bukan kepada al-gojo. Namun sekiranya dia mengetahui kezaliman dan kesilapan pemerintah, dia akan dikenakan kisos dan didenda jika tiada unsur paksaan daripada pemerintah. Jika wujud unsur paksaan, kedua-duanya akan dikenakan membayar wang ganti rugi. Lagi? Sekiranya tangan seseorang digigit, dia hendaklah melepaskannya dengan cara yang paling selamat, iaitu dengan menarik janggut. Namun kemudian memukul pipi. Jika masih gagal, dia boleh mencabut hingga tanggal gigi penjeramnya. Dalam keadaan ini dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Orang gigit tak nak kerja, dia gigit orang. Kerja suka nak kekeh orang tahu saya tarik janggut ataupun tapau api, tak boleh senjoh gitu. Pasal apa? Takut cabutlah gigi dia. Tapi kalau dok tapau pun, tarik rambut pun, dok kekeh lagi, tariklah, patah pun patahlah. Jadi dia tak dikena kisos atas gigi orang cabut tadi. Adalah ke hukum dia, kerja dia gitu, kerja kekeh orang. Asal bagi mengaji dia akan kekeh orang sebelah dia. Nak tarik tak dia? Boleh kena usahakan dulu dengan cara tak senjoh, buat sesuatu. Lagi? Perkara ini berdasarkan hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika seorang lelaki menggigit tangan seorang lelaki, lalu dia menarik tangannya dari mulut lelaki tersebut sehingga tertutup lelaki itu. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan baginda bersabda, adakah kamu menggigit saudaramu seperti unta jantan, maka tiada diat untuk kamu. Ini kerana perbuatan mempertahankan diri tidak dikenakan pampasan ganti rugi walaupun membabitkan nyawa, maka apatah lagi jika hanya membabitkan anggota badan. Okey, lagi perhatian. Pesakit diharamkan meminta disebabkan mati walau setenat mana sekalipun sakitnya, kerana harapan untuk disembuh masih ada. Menurut Al-Fatih Al-Syarbini, seseorang yang mencampakkan dirinya ke dalam api dan menyedari dia tidak akan selamat daripada mati terbakar, melainkan dengan membawa dirinya ke dalam cecair air yang akan melemaskannya, serta berpendapat tindakan itu kurang menyelesaikan berbanding bakar, ia dibenarkan banding lebih mudah. Nampak? Pesakit diharamkan meminta dipercepatkan mati. Hak ni kalau zaman hari ni, hak ni yang timbul isu ni, yang doktor minta izin dengan waris nak buang
oksigen. Boleh tak? Itu dibahaskan ramai oleh ulama tu. Kita takut salah seorang yang tak boleh terima faraid atau pusaka, orang yang menjadi sebab kepada kematian. Suami kata, doktor kata, ni macam mana boleh cabut ni, tapi kalau cabut habis doktor kata tu, kalau cabut habis. Diizinkan. Bila diizin, itu kalau sebahagian fuqaha dia kata itu dah jadi orang yang menjadi sebab kepada kematian. Salah satu orang yang tak layak untuk terima harta pusaka, orang yang membunuh ataupun menjadi sebab kepada pembunuhan. Tu ramai fuqaha. Sebab tu kita kalau nak selamat lah, nak mana kita tak akan buat persetujuan. Sebab apa? Barangkali ini kerana harapan untuk dia sembuh masih ada. Kecuali dia ada perbahasan, dibahaskan oleh fuqaha lah pula. Dia kata ada mati otak. Ada orang yang mati otak. Bila mati otak ni, walaupun dia punya hati dia, jantung dia masih berjalan, tapi sebenarnya mati otak ni dia anggap mati ke ataupun tidak. Tu ada lagi dibahaskan oleh fuqaha. Jadi doktor kena pastikan orang ni tak mungkin dah sembuh sebab otak dia dah mati. Tinggal lagi jatuhnya bergerak. Yang tu ada sebahagian fuqaha kata harus, sebab mati otak tu dah dikira sebagai mati penuh dah. Tak mungkin orang tu boleh jadi baik bila mati otak. Tapi kalau langkah ihtiyat ni langkah kita berhati-hati, jangan sampai kita jadi sebab kepada kematian waris kita. Kita jangan setuju. Lock dulu lah. Lock dulu lah, tengoklah macam mana. InsyaAllah sampai ajal dia. Macam mana? Ditidurkan? Kalau ditidurkan tak apa, itu proses doktor tu. Sebab ditidurkan ni bukan mati pun. Ada orang ditidurkan pasal nak jalan dengan ubat. Dia tak boleh sedar. Kalau dia sedar, jadi dia agresif. Jadi bersifat jadi agresif. Jadi dia kena tenang, rehat. Itu tak apa. Sebab ditidurkan ni dia bukan kata confirm. Tapi hak ni cabut kawan tu nak bernafas. Dia perlu bantuan pernafasan. Jadi buka. Itu sebahagian fuqaha ada, fuqaha kata kita jangan pernah jadi sebab kepada kematian orang lain. Jangan cepat. Pesakit diharamkan meminta dipercepatkan mati. Haram. Pasal apa? Pasal lama dah nak pergi cepat. Tak boleh. Walau setenat mana sekalipun sakitnya. Tu. Ini kerana harapan untuk dia sembuh masih ada. Selagi ada harapan. Selagi ada harapan. Doktor kata dia ni boleh ada harapan untuk sembuh. Kemudian Khatib Asy-Syarbini sebut seseorang yang mencampakkan dirinya ke dalam air, ke dalam api, dan menyedari dia tidak akan selamat daripada mati terbakar, melainkan dengan membawa dirinya ke dalam cecair yang akan melemaskannya, serta berpendapat tindakan itu kurang menyeksakan berbanding dibakar, ia dibenarkan kerana ia lebih mudah baginya. Seorang yang mencampakkan diri dalam api dan menyedari dia tidak akan selamat daripada mati terbakar, melainkan dengan membawa dirinya ke dalam cecair. Macam mana Kita tengok yang versi Arab bahasa dia tu. $451. Okey, dia kata wa zakara al-Khatib Asy-Syarbini anna syakhs idza alqa nafsahu fi muhraq ulima annahu la yanju minhu illa ماء مغرق ورأوه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لأنه أهون عليه. أن الشخص إذا ألقى نفسه في محرق
alima annahu la yanju minhu illa ma'i mughriq. Min as-sabr ala lafahatil muhraq. Jadi kalau ada orang ada dua pilihan. Sekarang ni dia nak selamatkan diri. Jadi sama ada dia terus kekal dalam api ataupun ada lagi jalan. Kalau dia terjun dalam air pun akan lemah. Gitu. Kalau terjun dalam air lemah. Kalau dia stay dalam api terbakar. Dia nak pilih mati lemah ke mati terbakar? Dia nak pilih mati lemah ke mati terbakar? Kalau tuan-tuan lah ada pilihan, awak nak mati mana? Mati lemah ke mati terbakar? Macam mana? Yang ni dia nak cerita hukum. Kalau ada orang duduk dalam dua persempangan itu, boleh dia memilih untuk mati lemah kerana dia rasakan mati lemah tu lebih ringan daripada mati terbakar. Mati lemah tak ringan juga tu. Kita tak pernah lemah, memang kita beringan. Tapi benda tu kalau antara dua keadaan tu, mati lemah tu lah lebih ringan daripada mati terbakar ni. Awal-awal lafahat tu, kena lafahat maksudnya kena bakaran tu dulu, tak mati lagi. Terbakar kulit apa tu? Terbakar kulit tu kan. Tu yang memerikkan tu. Jadi pada ketika tu dia kata dia boleh memilih untuk mati lemas kerana benda tu lebih ringan. Hak paling baik sekali dia pilih tak mati belaka lah. Terbakar dak, lemah pun dak. Carilah jalan. Okey, habis itu. Habis itu kita nak masuk bab apa pula? Kita nak berhabis ni. Okey, ini tanggungjawab terhadap kecuaian. Ada lagi bab kita nak baca. Hukuman murtad. Okey, kita boleh baca murtad. Kita tengok lepas ada tu sikit. Murtad penting tak murtad? Bagaimana boleh terjadi terkeluar pada Islam? Hukuman murtad. Okey, bismillah. Murtad atau hijrah dalam bahasa Arab membawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah undang-undang dalam Islam pula, murtad ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain atau anutan lain. Murtad merupakan jenis kufur yang paling keji dan membabitkan hukuman dan implikasi yang amat berat. Dalilnya jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Lagi garis penentu murtad. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara berikut. Okey, 3 perkara boleh berlaku murtad. Lagi? Pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Maklum min ad-din bid-darurah. Maklum min ad-din bid-darurah. Aywa. Contohnya menolak kewajipan zakat, puasa dan haji, menolak pengharaman Arab atau riba, atau menolak bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi yang pertama sekali, apabila seseorang itu menolak satu hukum yang dia telah disepakati, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil al-ma'lum minad din bin darurah, maknanya sesuatu benda yang telah diketahui secara umum.
Tak, mana-mana orang tahu belaka. Dia bukan ada hukum-hukum, tapi hukum yang terpencil, yang tak ada orang tahu melainkan orang-orang yang betul-betul mengaji. Yang tu kalau tolak tak jadi murtad. Contoh hukum-hukum yang ada perselisihan lah. Contohnya budak-budak kena bayar zakat. Mazhab Syafi'i kata kanak-kanak kena bayar zakat. Mazhab Syafi'i, kanak-kanak dia banyak harta, dia kena bayar zakat. Tapi mazhab Hanafi kata tak wajib. Tiba-tiba ada orang dia nafikan, dia kata sebenarnya zakat kanak-kanak ni tak wajib. Yang tu tak jatuh kafir, sebab tak jatuh murtad disebabkan kerana benda tu bukan semua orang tahu. Tapi menafikan sembahyang, puasa, zakat secara umum, menghalalkan arak, menghalalkan riba, menolak sebahagian ayat-ayat Quran. Yang ni tak boleh. Yang ni semua al-ma'lum, benda yang telah diketahui secara umum. Bidarurah ni maksudnya orang tahu semayang ni, kita daripada budak lagi tak ada pakai dalil pun. Daripada budak kita tahu dah semayang tu wajib, ini wajib. Tiba-tiba ada orang nafikan. Orang dia kata Quran ni bukan daripada kalamullah. Contohnya ni kafir ni, murtad. Okey, namun semua hukum ini diketahui oleh setiap muslim, baik ulama maupun orang biasa. Oleh itu menolak perkara ini menjadi punca murtad. Namun bagi seseorang yang menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati atau sesuatu hukum yang disepakati tetapi tidak diketahui oleh orang ramai, penolakan tersebut tidak menyebabkan kemurtadan. Contohnya orang yang menolak syariat, menganjurkan sembahyang duha atau menolak hukum haram mengawini wanita yang diceraikan sebelum tamat iddah. Kedua, melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Contohnya sujud kepada berhala atau melakukan ibadah seperti ibadat orang kafir. Demikian juga melakukan sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan pegangan agama Islamnya, seperti sengaja mencapakkan Al-Quran ke tempat najis. Sama hukum seperti Al-Quran termasuklah buku-buku hadis dan tafsir. Memberi satu penghinaan pada Al-Quran, kepada hadis, kepada tafsir, dia buang dalam longkang, itu jadi murtad tu dengan perbuatan. Dengan syarat apa yang dilakukan adalah secara sukarela dan bukan dipaksa. Ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam, sama ada apa yang diucapkan itu lahir daripada keyakinannya atau keingkarannya, atau untuk mempersedera. Contohnya orang yang mengutuk agama Allah, seseorang nabi, atau dia berkata Islam tidak sesuai dengan kemodenan, pencipta alam ini tidak wujud, zakat tidak wujud dalam masyarakat sosialis, atau mewajibkan wanita berhijab adalah kolot. Nampak? Itu perkataan tu. Itu pakai tudung ni sebenarnya bukan zaman ni dah. Ini Islam yang kolot. Kalau ada orang menafikan, itu ucapan yang bercanggah dengan pegangan Islam. Ini mengutuk agama Islam, mengutuk Nabi, mempersendakan Nabi. Nabi ni tak adil. Nabi ni, ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan menunjukkan kepada Nabi itu tidak adil. Ni mana boleh Nabi itu tidak adil? Nabi itu tidak adil dari segi ungkapan kita. Mana Nabi, seolah kita menafikan risalah. Kalau Nabi ni ada kekurangan, maksudnya dia akan memberikan makna kekurangan pada apa yang Nabi bawa. Tak, Nabi pun ada kelemahan juga. Maka ni apa yang Nabi bawa tu akan jadi masykuk, akan jadi diragui. Ayo. Semua ucapan ini boleh menyebabkan kemurtadan tanpa mengira sama ada ia disebabkan oleh keyakinan atau kemarahan atau keingkaran. Ramai yang mengutuk agama atau mengutuk Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah, bertengkar atau mempersedera, sama ada semata-mata untuk menjadi bahan ketawa, main-main atau mengejek. Contohnya seseorang berkata kepada rakan yang menasihatinya, esok kalau engkau masuk syurga, tutuplah pintunya dan jangan benarkan saya masuk. Tak, ada orang itu mempersendakan agama. Ada orang main gitu. Tak. Esok cari aku dalam neraka. Dia mempersendakan, dia ingat benda tu ringan. Ada orang dia gurau kawan dia. Tak apa, cari aku kat neraka esok. Jaga.
perkataan yang dengan makna mempersendakan Islam, mempersendakan hukum Allah. Kalau masuk syurga, tutup pintu, jangan beri aku masuk. Lagi Amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan. Daripada penjelasan di atas, anda dapat pastikan bahawa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan atau melalui suatu tindakan yang disampaikan remeh atau tidak membawa apa-apa makna, atau melalui keingkaran yang disangka hanya sebagai suatu bentuk kebebasan berfikir dan bersuara. Walau bagaimanapun, ucapan atau tindakan yang disangka tidak mempunyai apa-apa erti ini sebenarnya menyebabkan suatu perubahan besar kepada nasib pelakunya selepas mati. Ini kerana sebelumnya dia disenaraikan sebagai orang Islam yang layak menerima pengampunan Allah dan syafaat. Kerana keislamannya sebaliknya, kini dia disenaraikan sebagai orang kafir yang tidak akan merasai rahmat Allah walau sebanyak mana sekalipun amal kebajikan yang dilakukannya. okey, baca tu bawah hukuman murtad. Hukuman murtad. Hukuman murtad yang dikenakan kepada lelaki dan perempuan adalah sama apabila seseorang lelaki atau wanita yang telah balik dan berakal melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini sehingga membawa kepada kemurtadan, mereka tertakluk kepada hukum berikut. Pertama, pesalah murtad wajib diminta segera bertaubat. Ini kerana kemurtadannya mungkin disebabkan oleh sesuatu salah faham yang timbul atau kerana rasa marah hingga menyebabkannya hilang pedoman. Dengan ini, pesalah akan dibimbing semula kepada kebenaran dengan cara bertaubat dan nasihat. Di samping itu dia perlu disedarkan tentang kesalahan dan akibat buruk perbuatannya. Jadi pertama sekali nasihat dan suruh dia taubat. Itu pertama sekali. Orang-orang yang dah melakukan perbuatan, menyatakan satu kenyataan yang menyebabkan dia terkeluar pada Islam tadi, pertama sekali suruh taubat. Yang kedua, salah diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad dan tidak menerima perlawanan supaya bertaubat. Dia hendaklah diberitahu bahawa dia akan dihukum bunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya, walaupun tindakan itu dilakukan kerana keingkaran, keyakinan atau sekadar untuk mempersenda. Ketiga, bersalah dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya dan tidak mahu bertaubat. Hukum ini berpandukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man badala dinahu faqtuluhu. Sesiapa yang membuka agamanya maka bunuhlah dia. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu muslimi yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa biihda salasin nafsu bin nafsi ثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan saya ini adalah utusan Allah, kecuali kerana salah satu daripada tiga sebab berikut, iaitu nyawa dengan nyawa, orang yang pernah kahwin, yang berzina, dan orang yang memisahkan diri daripada agamanya serta meninggalkan masyarakat Islam. Jadi darah seorang Islam itu tidak halal untuk dirosakkan, tidak halal untuk ditumpahkan, melainkan tiga, iaitu an-nafsu bin nafs. Ini qisas lah. Bila ada orang bunuh, maka dia dibunuh. Yang kedua, as-sayyibuz zani, itu adalah orang berzina, orang yang berkahwin tapi masih berzina. Dan yang ketiga, al-mariqu minad din, iaitu memisahkan dirinya daripada agama. Okey, ilaha illallah. InsyaAllah kita berhenti situ. Kita berhenti situ insyaAllah. Kalau ada sambung ni, kita sambung sikit lagi lah untuk sesi hiburan yang jenis hiburan yang diharuskan, yang diharamkan belakang tu.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah,